Pada waktu ini juga kita nak berikan tumpuan bersama dengan seorang lagi tetamu kita iaitu Datin Nur Hafizah Saad, pengasas Aryan Hijrah yang mana difahamkan juga minat memasak ya Datin. Ada juga dikongsikan ni. Tapi InsyaAllah. okey, bersama dengan kita pada waktu ini untuk kita sama-sama meneliti untuk bulan Ramadan ini bagaimana untuk mengimarahkan Ramadan, mendekatkan diri kan juga dengan Tuhan tapi juga dengan memperbagaikan bacaan Al-Quran itu sendiri. Apa khabar Datin? Alhamdulillah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Jadi kita bersama kita juga pada waktu ini kalau kita melihat bulan Ramadan merupakan bulan yang baik ya Datin untuk umat Islam juga mendekatkan diri ataupun meluangkan banyak masa bersama dengan keluarga. Ialah sepanjang tempoh PKP ini juga tentunya bersama dengan keluarga itu lagi banyak terluang. Jadi mungkin juga perkara yang sangat sesuai untuk diamalkan. Okey, Assalamualaikum. Kalau kita tengok Ramadan ni, kalau saya personally saya panggil dia Madrasah Ramadan. Okey, satu bulan yang mulia, turunnya ayat Quran. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 185 menceritakan mengenai turunnya ayat Quran di bulan yang mulia ni. Bila kita sebut madrasah, maksudnya kita masuknya Ramadan ni, bila kita keluar Ramadan tu, ia supposed to be berbezanya kita dari bulan-bulan sebelum ni. Jadi kena pula dengan PKP ni, cantik sangatlah kita duduk menghayati momen kita dengan Al-Quran, kita belajar, kita duduk kan. Tapi kadang-kadang bila kita fikir balik kan, orang nak kena cari inisiatif macam mana nak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kadang-kadang mereka dengar, nak baca Quran saja-saja pun mereka boleh baca. Pasal tu macam kami buatkan dengan khatam tracking. Pasal kita nak make sure that orang tahu dia punya guide. Pasal kalau bila kita, especially PKP ni, kita cakap senang. Tapi bila kita dah duduk dalam PKP, Allahu Akbar. Dengan anak lah, dengan semua. Saya ada seorang yang pinang tunggai. Seorang je anak saya. Okey. Oh, dalam keadaan macam tu, lintang pukang juga. Tu ada maid. Tu dengan nak buat masak-masak lagi dengan Al-Quran lagi. Jadi bila kalau kena ada khatam tracking tu, dia guide kita sepanjang jalan. Okey. Ambil momen ni, kita selalunya macam saya selalu kata, lepas kita bersahur tu, kita duduk. Pasal bila kita duduk, kita ambil masa untuk khatam Al-Quran, start dengan subuh dulu. Kita tak boleh duduk baca terus satu benda yang kita nak baca tu sepanjang berapa lama kan, pasal kita pun akan mengantuk. So kita ambil momen baca 4 muka surat yang pertama. Okey, dan rehat. Dan kita sambungkan dengan sembahyang subuh. Okey, saya selalunya start kalau bulan puasa sebelum solat subuh. Okey, tapi kalau lepas bulan puasa, selepas solat subuh saya akan baca. Okey, bila kita tengok macam tu, kita ambil momen kita duduk di rumah sekarang ni, kita boleh ada duduk banyak benda yang kita tengok dengan family kita, kita kena menarik minat. Pasal tu saya selalu katakan Al-Quran ni jangan share. Jangan share. Bila share, akan ada yang part yang kita nak duduk, nak baca bahagian kita yang kita nak tanda. Mak-mak ada bahagian dia tersendiri yang dia nak tanda. Contohnya Ruqyah, nak seri. Anak-anak untuk bahagian lain nak pandai. Surah Al-Baqarah ada doa untuk nak pandai. So banyak benda yang kita boleh duduk. So bila kita tak share Al-Quran tu, masa tu yang kita boleh duduk during PKP ni menghayati Quran on individually. Tetapi sebelum buka puasa, bukanlah pukul 7, dalam pukul 5 lebih. Satu hari tu mungkin ada dalam pukul 5 lebih, pukul lepas zuhur, lepas asar lah, kita boleh duduk dengan family kita, duduk bersembang pasal Quran. Ada tips-tips tak Datin untuk mengkhatam Al-Quran ni? Sebab dalam masa sebulan ni mungkin ada tips berapa hari untuk baca, berapa juzuk untuk baca. Ada tak resepi? Okey, kalau siapa macam follow IG Aryan Hijrah, dia akan tahu Aryan Hijrah ni kepakaran kami membantu orang untuk khatam Al-Quran dalam masa yang singkat. Gitu. Saya selalu kata itu. Saya selalu tak buat. Dia macam ni, kalau tengok pendekanan saya untuk bagi orang seronok dengan Al-Quran, saya tak cakap benda secara serius. So saya selalu tekan ke orang, kepakaran kami membantu anda untuk khatam Quran dalam masa yang singkat. Gitu. Jadi orang pun seronok. Jadi orang kata, seronoklah Quran ni. So okey, kalau yang dengan Aryan Hijrah, kita tekankan 16 hari. Pasal 16 hari tu kalau kita tengok pun, dia akan baca setiap 4 muka surat Allahu Akbar. Yang ni yang kecil. Yang kecil. Kalau dulu, kalau kita cakap bukan PKP, kita letak dalam beg. Pun ada khatam tracking. So apa alasan kita tak mau khatam Quran? Okey. Bila kata kat sini, kita buka selepas subuh, kita buat je 4 muka surat. Kalau baca setiap 4 muka surat, insya-Allah 16 ke 20 hari kita akan khatam Quran. Baca selepas solat. 4 muka surat ni sangat-sangat. Jadi saya selalunya bagi tip macam ni. Jangan ambil 20 muka surat baca serentak. Okey.
Kita ni pasal tu Allah turunkan Quran satu. Kalau dia turun banyak rasanya lagi susah. Ada setengah orang tu nak khatam Quran dalam setahun pun susah. Pasal tu saya buat sama 16 hari. Orang kata kenapa tak buat 30 hari? Boleh buat 30 hari. Tetapi kalau bukan during PKP ni, kalau dulu masa time tu lah kita fikir kuih raya tak buat lagi, baju raya tak beli lagi. Persiapan. Tetapi during PKP pula kita akan ada macam-macam benda lagi nak buat dengan anak. Dengan sekarang kalau kita perasan, kebanyakan parents semua involved dalam Zoom class. Ya, betul. Saya sendiri Zoom class. Kan? Selama ni tak pernah jadi cikgu, kena jadi cikgu untuk anak kan. Baru tahu tertekannya jadi cikgu. Mungkin ada buat Zoom class juga untuk mengajar mereka untuk memutihkan bacaan juga. Saya selalunya kalau tengok di Arayan kita buat setiap saya akan selalu buat live. Tetapi setiap malam pukul 10 kita ada live khas yang kita akan cerita mengenai penghayatan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. Setiap pukul 10 malam. Kenapa 10 malam? Masa tu lah mak-mak baru boleh menampai. Betul. Setiap malam viewer lebih kurang dalam 2,000 orang. Dan macam baru ni saya buat sharing, yang tu dah berapa puluh ribu viewer, dekat 100,000 kan. Mengenai macam mana orang yang lambat jodoh. Pasal saya lambat jodoh. Bila lambat jodoh, macam mana saya jumpa jodoh dalam masa 3 jam, saya kahwin dalam masa 3 bulan. So macam mana benda tu yang kita leadkan orang ke Al-Quran. Contohnya kita ajak orang, kita nak dekatkan orang dengan Al-Quran, kita kena tunjuk dia macam ni, Islam is way of life. Bermula daripada cara kita nak cari jodoh tu, cara kita berdoa daripada awal lagi. Macam saya kata contohnya, saya ajak hari tu, bila kita selalu berdoa untuk rezeki, untuk memudahkan urusan kita. Sekarang ni ramai yang duk komplain kata, ya Allah, berniaga online susahnya saya berniaga online. PKP, klien tak ada, semua. Macam mana kita nak tolong? Macam mana kita nak buat? So benda-benda macam ni kadang-kadang orang buntu. So kita patahkan dia balik ke Al-Quran. Pasal dalam Quran tu kalau kita tengok surah Al-Ma'idah ayat 15 dengan 16, Allah beritahu kat situ setiap kegelapan tu dia ada cahaya dia. Macam mana yang kita nak tengok saja. Pasal tu kita nak tengok Al-Quran ni, kita kena tengok Al-Quran dalam bentuk ayat di sebalik dia. Macam saya sendiri pun dalam puasa ni, pukul 9 sampai pukul 12 saya ambil kelas talaki lagi, online juga. Tapi hari ni tak boleh main lah, tak boleh lah online kan. Kita kena tahu kupasan ayat Quran tu. Baru kita boleh translate nak cerita ke orang setiap pukul 10. Dan pagi kita ada juga soal jawab mengenai Al-Quran, ayat-ayat Quran. Kalau tengok di poster kami. Kalau kita lihat juga dengan bacaan ini, ya Datin, dia bukan saja untuk memudahkan, tapi pada masa sama memperbetulkan bacaan dan sebagainya, adabnya dan sebagainya. Mungkin ini peluang yang terbaik juga bagi mereka yang benar-benar ingin mempelajari dari segi bacaan itu sendiri, adabnya. Okey, dia macam ni, adab bacaan satu. Sepanjang saya buat berniaga Al-Quran ni, dari tahun 2013, ramai yang tak reti mengaji. Ramai. Terlalu ramai. Malahan kadang-kadang saya kata jangan malu. Kalau tak reti cakap, tak malu. Dan kita akan leadkan mereka beli yang hak digital. Yang digital yang macam mana nak baca daripada tak reti baca, daripada tak kena huruf. Okey. Pasal bila masa zaman macam ni, time macam ni lah time yang elok-eloknya, seeloknya kita duduk. Kebanyakan kita bila kena PKP ni, ramai yang saya tengok yang duduk di rumah seorang-seorang. Yang ada anak senanglah cakap. Kita kata ada je masa benda nak buat. Dia pula cakap nanti momen nak cari nak duduk dengan anak. Tetapi yang single, yang kadang-kadang macam doktor tadi. Dia duduk kat Johor seorang-seorang. Macam mana? Dia akan ada momen yang kita ada untuk dia belajar balik. Kita kena tahu balik cara sebutan semua betul-betul. Ada orang kata boleh melalui, dia ada banyak. Kalau kita tengok ustaz-ustaz pun ramai buat Zoom class. Saya tengok ramai di IT pun buat. So tak ada alasan untuk kita tak menghayati Quran. Kita ada 30 hari dan kita tak ambil masa untuk nak belajar 30 hari. Kalau kita tengok balik, sekarang ni kita yang ketiga dah kan PKP. Kan? Masa mula-mula PM umum, saya rasa saya antara orang yang macam mati akal. Allahu Akbar, macam mana ni nak menjaga daripada rumah? Staf saya nak tanda Quran macam mana? Kita punya staf pula duduk di kawasan Bangi ada, di Puchong ada, macam mana nak buat? Memang staf. Tetapi macam saya kata, Allah pun mudahkan. Allah bagi nampak kita jalan. Lepas tu kita jangan bersangka buruk. Allah atas sangkaan hamba dia. Okey, balik rumah duduk bincang dengan staf semua. Esok tu lusa dia bagi tunjuk dah jalan macam mana kita nak buat. You should guide customer melalui online dah.
You kena berinteraksi dengan customer very closely. You kena buat benda tu imarah. Lagi seronok lagi orang dengan Al-Quran. Betul. Dan you buat sharing. Okay, kalau mengenai wanita, macam depan saya ni, Bidadari Travel Digital. Kita ada 305 ayat mengenai wanita. Apa dia mengenai wanita yang wanita kena tahu? Hak-hak wanita. Bukan surah An-Nisa saja. So banyak benda yang boleh seronok. Kita ada yang sampai tagging 100, doa 100. So banyak mak-mak ni, kita lebih baik contohnya kita kata, okey, mak-mak buka muka surat sekarang ni. Okey, kita tengok, okey, Al-Baqarah. Kita tengok Al-Baqarah dulu. Malahan mulai esok saya akan buat, okey, siapa yang tak ada Quran Arayan, ada Quran sendiri. Tagging ada Quran sendiri. Saya akan ajar contoh macam ni. Contohlah very simple. Nak pandai. So nak baca, kita baca surah Al-Baqarah tandana ayat 32, dibaca sambil gosok kepala, lepas tu baca ya Alim ya Hakim. Kita ajar. Lepas tu kita cerita, kita kena bagi orang seronok untuk tahu. Pasal kadang-kadang bila mereka baca je Quran, dia zaman kita dulu, zaman kita lah, macam saya 74, sekarang dah 46. Bila kita tengok Al-Quran tu tak ada apa-apa semua, kita tengok macam, Allah, nak kena baca Quran ke? Mau nak suruh baca Quran, nak kena baca Quran. Kita, it's about time dah kita masuk zaman sekarang ni, inovasi. Ya, saya rasa TV1 pernah buat saya panggil saya untuk inovasi. Yeah. Kita panggil untuk inovasi. Macam mana kita nak tarik the young generation untuk tengok Al-Quran ni macam mana dia tengok handphone. Kita kena tarik minat macam tu. Pasal tu saya kata jangan bagi Al-Quran share. Bila share, kita ada individual. Dia macam diary hidup kita dengan Allah. Pasal tu saya kata selalu, pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran. Take a moment. Saya punya idea, saya punya inspirasi ialah mak bapak saya. Mak saya especially. Malah dia setiap corner dia tu, Al-Quran dia yang lain-lain. Dia menarik minat saya. Dia tahu, dengar ceramah Ustazah ni. Ustazah Datuk Dr. Fatimah Zahra. Saya semua nota dalam ni dengan Ustazah Datuk Dr. Fatimah Zahra. Saya belajar dengan dia. So, bila dia ajar macam tu, tapi mungkin macam mak kita tak ada marketing tau. Dia tak belajar marketing. So, cara dia paksa kita dengar ceramah agama, tak kena dengan naluri kita. Kita tu, ya Allah, tuanku lama lagi ke setengah jam nak dengar Ustazah ni cakap ni. Kan kita rasa, ya Allah, tuanku nak baca apa ni. Lama kita main handphone. Kita tak ada benda yang nak menarik minat. Pasal tu di Arayan kami buat cara baru. Kalau tengok Echa, IG Echa, cerita. Echa mengaji pakai pen tu. Yang tu Arayan Hijrah. Jadi kan budak-budak jadi seronok. Kita kena buat benda ni jadi budak-budak seronok. Tapi kadang-kadang yang kata mak bapak yang tak mampu, ada yang tak mampu semua. Kita ada hak yang murah ke semua. Kita bagi tahu kat mereka, tak apa tu yang saya buat macam ni. Saya, apa yang kami buat di Arayan, kita akan buat sharing moment. Okey, apa yang kena tanda. So, mereka akan tandalah Quran. Di Al-Quran dia sendiri. Selalunya saya beritahu je ni, tandakan dulu, bahagikan 4 muka surat selepas solat. InsyaAllah dalam 20 hari. Dan menghafaz Al-Quran ni bukan sahaja sekadar menghafaz, kena faham maksudnya juga, betul tak? Jadi bagaimana tu untuk seseorang yang baru ingin belajar membaca Al-Quran dan membantu mereka untuk menghafaz dan memahami maksudnya tu? Okay. Pasal tu kita beli terjemahan Al-Quran. Kita beli terjemahan Quran. Dekat terjemahan Al-Quran tu dia macam ni. Bila ada nota, dia menarik minat. Contohnya kan kalau kita nak cantik. Okay. Sebelum tu kita cerita pasal macam mana nak memahami Quran. Okay. Dia memahami, menghafal, membaca 3 benda yang berbeza. Okay. Kita buat dulu khatam tracking. Bagi dia rasa feel tu bila membaca Quran dalam masa 16 hari. Dia benda yang paling susah nak khatam Quran ni. Nak buat ni ialah khatam Quran. Okey, kalau orang kata tak payah tagging, saya boleh baca dia Quran. Saya kata silakan. Okay. Saya cakap pasal diri saya. Kita baca Quran. Bukalah muka surat. Buka. Hari pertama. Hari kedua. Buka. Hari ketiga. Dia paling lama ni bila kita masuk ke Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah yang kalau you nak pass, you pass. Kalau you tak pass, you tutup terus. Sadaqallahu azim. You buka hari esok Al-Baqarah lagi. Lusa Al-Baqarah, petang Al-Baqarah. Lamanya Al-Baqarah ni. You rasa macam lama. Tapi bila you follow tracking tu dalam bentuk warna-warni, you tak nampak. In the same time, you ada tagging tepi tu. Yang ni reminder untuk yang ni. Yang ni penghayatan yang ni. Jadi kita boleh seronok 2 benda. Satu, kita khatam dalam masa 16 hari. Lepas tu kita ambil moment to know behind apa dia ayat tu dia belakang tu. So pasal tu Al-Quran ni kita kena cari cara untuk kita mendekati dia.
Baik, Datin, memandangkan ini juga merupakan salah satu peluang yang baik khususnya kepada ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka di rumah, mempelajari dan juga mengajar membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin tip kepada ibu bapa ini untuk permulaan anak-anak mereka? Bila kita nak beli handphone ke anak kan, zaman sekarang lah kita tanya anak kita, nak beli iPhone ke nak Samsung? Dua tawaran hebat tu. Kadang-kadang kita cakap in general. Kadang-kadang kebanyakan nak iPhone. Ni lagi teman-teman sekarang nak Zoom kelas kan. Nak kena Zoom dengan cikgu, takkan nak pakai handphone mak, nak Samsung kan nak iPhone. Even iPhone yang basic kan. Tak mau lah mak. Tak mau iPhone, susah nak Android. Pasal senang nak transfer apa mak, okey nak Android. Kita tanya. Kita dekor bilik anak kita pun kita tahu anak aku suka pink. Okey, beli baju raya pun kita. Zaman yang tetapkan apa anak suka ni untuk kita, yang kita mak bapak tetap zaman kita, zaman saya. You all muda lagi, Hana dengan ni muda lagi. Zaman saya dulu, mak beli baju kurung sama dengan adik-adik, mau hang pakai, hang tak mau hang pakai juga. Ada tak ada, mau hang pakai, tak mau pun hang pakai juga. Tak ada pilihan. Tu zaman dulu. Zaman sekarang kita kena tengok anak-anak kita sekarang macam mana, depa pilih. So kita tahu anak kita suka bling-bling. Atau anak kita suka warna pink. Tak mampu yang bling-bling, kita ambil pink. Letak Al-Quran. Taking. Abang kata dia, okey, cuba tengok ni nota untuk belajar. Nanti hafal itu, letak. Jangan paksa anak. Tetapi, buat sharing. Okey, esok hafal dah ayat tu, bagi tahu kat mak. Esok kita move to the next one. So, banyak benda yang kita boleh buat sharing. Lagi satu, kebanyakan anak-anak sekarang ni, dia ada IG. Ya. Betul. Terlalu ramai. Sama dia create IG atau mak dia create untuk dia, last kali dia aktif IG. Okey. Termasuk dengan mak-mak. Tapi nak bagi anak-anak kita seronok, start dengan kita. Saya seronok dengan Al-Quran pasal saya tengok mak saya setiap corner ada Quran. Mak saya mengaji setiap hari lepas Zuhur. Dengan masa dia bangun tahajud. So inspire dia yang tu yang bagi semangat untuk saya. So saya no matter what, saya memang reflect mak saya akan tengok mak saya. Mak pun tak mak, tapi bila telefon mak mengaji. Okey. Bila telefon dengan rumah kan kau Azan kan, adik kau saya okey, mak ngaji dik. Dah kita stop. So kalau kita di IG kita buat sharing tu, anak kita pun seronok. Ya, betul. Then you all boleh buat challenge kan, throw views lah, throw doktor tadi. Why don't you throw dengan anak you benda yang dia boleh buat challenge among their friend. Kena pandai. Ibu apa pun kena tahulah peredaran masa kan pada waktu ini. Ya, kita tak boleh nak deny. Ya. Kita banyak benda kita boleh buat. Nak bertitok sangat, TikTok dengan cara macam ada cara dia. Banyak cara. Tapi ada kena tahu cara dia. Baik Datin, terima kasih kerana bersama kami. Itu saya kesempatan kita tak pun itu antara pengisian ataupun pengisian yang menarik juga untuk semua, khusus untuk ibu bapa, dan ini juga merupakan pesanan untuk semua kaum muslimin dan muslimat untuk mula mendekatkan diri dan juga memperbanyakkan masa membaca. Dan itu saja sekadar. Bila saya selalu kata dia semalam masa last year pun saya selalu, tapi nak dekat Ramadan saya akan buat ini lah. Saya akan bagi satu lagu. Okay. Setahun hanya sekali kita baca Al-Quran ni hari-hari. So jadi kita kena ingat satu benda, kita baca Quran ni hari-hari. Jadi ada benda yang kita kena ambil, benda untuk inovasi bagi seronok dengan Quran. Ya, itu dia. Terima kasih.